Mudah-mudahan hari raya ini menjadi satu hari raya yang terus kekal dalam kenangan dengan peristiwa dan kejadian. Jadi terima kasih sekali lagi pada pihak penganjur, Tuan Hana dan juga jawatankuasa yang memberikan ruang menampung, sini menampung giliran orang lain. Jadi kalau ada jemaahnya yang datang kerana penceramahnya, jadi saya minta maaf kerana penceramah anda tak dapat hadir. Jadi Umi jadi penceramah gantian. Betul? Okey. Sebab kadang-kadang ada orang ni favorite katanya kan. Orang itu, orang ini. Jadi mudah-mudahan kedatangan kita itu bukan kerana favoritnya tapi kerana ilmunya, kerana amalnya. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Tajuk yang kita bawakan ialah yang ada kaitannya dengan hari raya, yang ada kaitannya dengan apa yang nak kita dapat. Apa kita kata daripada ibadah yang kita sudah laksanakan. Jadi kita baru saja berlangsung menjadi juara ataupun menjadi kita kata berjaya untuk melintasi satu ruang sangat mahal, iaitu kita kata bulan Ramadan. Jadi masih rindu dengan Ramadan atau tidak? Masih ada rasa kesannya atau tidak? Atau rasa kehilangan atau tidak? Ini pun persoalan yang kita nak masukkan ataupun nak kita tanyakan ke dalam diri kita. Kerana apa yang kita kata kekuatan para sahabat menangisnya kerana kesedihan, kehilangan dan pemergian bulan Ramadan ditangisi selama 6 bulan dan kehadiran dengan harapan untuk bertemu kembali dengan Ramadan 6 bulan selepas itu. Bila kita kata 6 bulan menangis kerana ingin mendapat apa yang diimpikan, apa impian para sahabat ketika meninggalkan bulan Ramadan. Mereka ingin sangat-sangat dan sangat mengharapkan Allah terima semua ibadah mereka di bulan Ramadan. Maka sedih kalau tidak diterima. Maka kesedihan ini berpanjangan selama 6 bulan. Kerana rindunya, kerana kekuatan-kekuatan yang ada di bulan Ramadan. Maka kita tanya pada diri kita, berapa hari kita rindu Ramadan? Berapa banyak kita rindu Ramadan dan apa bukti yang kita merindui Ramadan? Maka tidak lain dan tidak bukan sekadar dijawab dengan mulut, bukan dijawab dengan fakta, tetapi dibuktikan dengan amalan. Jadi kita dihadiahkan puasa 6, dah habis belum? Oh, belum. Raya pula habis macam mana kan. Ini satu daripada tanda. Bukan Umi nak semak ada rajin ke malas ke. Bukan itu. Bukan kerana apa-apa. Tapi kerana kita mengingat balik. Tanda kita rindu Ramadan, kita sangat rindu dengan puasa. Kita sangat rindu dengan ibadah ini. Kita sangat rindu dengan fikrah, gaya berfikir yang dibekalkan oleh Ramadan. Masihkah kita merasa bahawa saya sedang diselubungi oleh suasana Ramadan? Ataupun rasa dah macam dah lepas kurungan. Macam dah lepas zon tunda, itu kekuatan. Kalau kita kata kalau traffic jam, masa traffic jam menderita, habis traffic jam kita rasa bahagia. Adakah perasaan itu sama dengan perginya Ramadan? Halah dah habis dah, tak payah sahur lagi dah, tak payah bangun malam lagi dah. Nampak ini kekuatan. Jadi kita semak masing-masing. Sebab itu tajuk yang dibawakan kembali kepada fitrah. Boleh masuk, boleh kembali ke tidak balik kepada fitrah kita. Kerana kita sedang merayakan satu lagi bulan terbaik, bulan yang amalan yang sangat dituntut ataupun amalan yang sangat-sangat diberikan taraf tinggi oleh Allah, iaitu bulan Syawal. Jadi berapa hari lagi? Ada banyak lagi ke Syawalnya? Lebih kurang dah 10 hari gitu ada. Maka yang belum open house tu open lagi cepat. Nanti jadi close, betul? Open house merupakan satu daripada culture yang kita fotokopi daripada barat, sedangkan itu tidak ada pun dalam Islam. Kita ada ziarah, jadi bukan syaratnya open house. Bila nak jemput open house, bila kita nak datang rumah awak tapi nak tunggu open house. Jadi sudah menjadi satu daripada budaya pula kita adopt.
kita ambil budaya orang lain untuk menjadikan meriahnya raya kita. Jadi kalau boleh kita nak rumah kita buka sentiasa. Okay, kalau boleh kita nak kawan kita boleh datang bila-bila. Nak pastikan kita ada di rumah ke dok. Tak payah tanya kalau saya datang awak nak masak apa. Kita tak boleh jemput sebab kita tak masak apa-apa. Kita ada kuih raya je. Betul? Jadi kita pun jadi segan nak jemput orang ke, orang nak singgah pun jadi keberatan ke. Ini pun satu daripada perosak-perosak. Sedangkan kekuatan kita ialah untuk mengambil balik silaturahmi. Okay? Menghubungkan silaturahmi atau menghubungkan urwah. Apa beza silaturahmi dengan silaturahim? Okay, kemarin ada orang gunakan silaturahmi dengan silaturahim itu dia dianggap macam sama. Silaturahim artinya mengerat kehubungan balik, hubungan kekeluargaan yang ada kaitannya dengan moyang atau mak ayah, itu kita panggil silaturahim. Ya, ataupun kita kata ada talian persaudaraan. Okay, tapi semalam ni dapat satu, bukan dapatlah, mendengar seorang pemberi ilmu mengatakan kita hari ini menyambung silaturahim. Bukan. Jadi kita menghubungi, menyambung silaturahmi artinya dengan sahabat kerabat yang tak, sahabat-sahabat bukan kerabat. Artinya yang tidak ada hubungan darah, yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Macam kita sekarang ini. Jadi jangan salah guna silaturahim dengan silaturahmi. Macam nak dekat-dekat. Tapi maknanya berbeza. Okey, itu satu. Jadi kekuatan bulan Syawal ialah menyambung balik ataupun mengeratkan atau membaharui. Okey, maka sebab itu kita kata Aidilfitri. Kalau Indon Aidilfitri. Okey, apa maksudnya? Aidilfitri, selamat hari raya Aidilfitri. Kita kata pertama hari rayanya selamat. Kita selamat tak rayanya? Jalannya selamat tak? Tak berapa nak selamat, keluarganya selamat dah. Tak juga berapa selamat sebab ada yang tak berapa cuti, ada yang tak berapa balik, ada yang susah nak balik, ada yang macam-macam. Jadi kita di doa selamat hari raya. Hari rayanya mesti selamat. Selamat material, selamat mentalnya, selamat emosinya. Dan selamat juga kehadirannya. Kadang kehadirannya juga jadi tak selamat. Orang ni kata, tak ada kuih, tak bawa apa pun, tak ada kuih raya, tak ada baju raya, tak sempat beli baju raya. Macam-macam. Itu menjadi sebahagian daripada kriteria yang menyebabkan kita kata raya kita tak berapa seronok. Betul? Berapa orang tak sempat beli baju raya? Oh sempat, saya dah beli sebulan, 2 bulan sebelum raya dah. Belum puasa dah beli baju raya dah, betul? Jadi jangan sampai kita tak raya sebab tak beli baju raya pun masalah. Okay? Jadi kita kata Aidilfitri atau Aidilfitri bermaknanya kembali kepada fitrah. Apa maksud fitrah? Itu kekuatan yang kita nak faham. Kita boleh sebut semua kembali kepada fitrah bermakna kalau pesan Rasulullah, setiap anak yang lahir itu lahirnya dalam keadaan fitrah. Mak ayahnya lah yang menentu, yang menjadikan, yang mendidiknya, yang mengasuhkannya, yang menyediakan ruang sehingga anak menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Maka apa kekuatan yang ada? Kenapa hari raya ini ataupun kita kata Syawal dikatakan kembali kepada fitrah, Aidilfitri. Okay. Ini kekuatan. Sebab itu kalau kita ambil kira perkataan surah Al-Qamar ayat 17-19, Allah berfirman memberitahu bahawa dasar penciptaan manusia, asas penciptaan manusia ini berteraskan kepada Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah maksudnya apa? Yang bermaksud kelurusan. Setiap manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan lurus. Lurus tu maknanya lurus panjang pembaris tu. Lurus artinya lurus dari segi mindanya, lurus pemikirannya, lurus keyakinannya, lurus amalannya, lurus segala kehidupannya. Bermakna kalau kita kata kenapa Allah kata bulan Ramadan kita berada di bulan paling suci, betul? Di bulan yang Allah janjikan rahmah, kasih sayang yang melimpah. Bulan yang Allah janjikan ampunan. Bulan yang Allah janjikan kekuatan-kekuatan disediakan syurga. Bulan yang diberikan
bonus 83 tahun malam Lailatul Qadar. Dan diberikan ganda-gandaan yang paling besar. Ibadah sunat diangkat pahalanya menjadi ibadah wajib. Bagaimana besarnya tawaran istimewa Allah yang ada pada bulan Ramadan. Berapa orang yang boleh rebut tawaran-tawaran itu. Dan setelah dia rebut, apa kesannya kepada diri. Setelah berpuasa, setelah bersegala ibadah, dah bersedekah ni, wuish, masih sedekah lagi dah? Masih berat sedekahnya atau ringan sedekahnya? Masih besar sedekahnya, masih kecil sedekahnya? Masih ikhlas sedekahnya ataupun masih tak berapa nak ikhlas? Ini kekuatan. Sebab kalau nak ikhlas, kita kata, saya akan terus bersedekah sebagaimana saya bersedekah di bulan Ramadan. Saya nak buat baik, nak tolong orang sebagaimana saya tolong orang ketika di bulan Ramadan. Saya nak jaga lidah saya supaya sentiasa bersih dan lurus sebagaimana saya menjaga lidah saya di bulan Ramadan. Saya nak menjaga hubungan silaturahmi saya dengan orang lain sebagaimana saya menjaga diri saya ketika di bulan Ramadan. Boleh bangun balik keyakinan ini? Sebab itu kita rasa kenapa Allah kata Syawalnya kembali kepada fitrah, kerana fitrah kita dah cantik sangat dah. Tetapi suasana, keadaan, pergaulan yang terjadi selepas meninggalkan Ramadan itu boleh menyebabkan kita terlepas balik fitrah yang kita katakan yang cantik, yang lurus, yang bersih. Maknanya tiada dosa dan tak ada noda. Artinya elemen, kalau kita kata kamu dijadikan dari tanah lah, kamu dijadikan dari Adam lah, tapi asas roh untuk mencipta manusia berpegang kepada istilah kelurusan tadi. Jadi kalau kita ambil perkataan lurus itu, kita semak balik. Lurus tidak otak saya, lurus tidak cakap saya, lurus tidak iman saya, lurus tidak keyakinan saya, lurus tidak pekerjaan saya, lurus tidak perasaan saya. Kadang-kadang perasaan kita pun tak lurus. Depannya boleh senyum, belakang tak boleh senyum. Depan tunjuk baik sikit kot. Ini macam konsep rumah kemas orang datang lah. Orang tak datang rumah, orang tak rumah tak kemas. Bermakna kita kemas tu sebab orang nak datang. Betul? Okey, kita nak datang raya. Kelang kabut kulu kilir. Susun segala susun. Sebab itu tanda lurus ke tak lurus tu? Tak lurus lah tu. Maknanya kita kata tak kisahlah, bukan ada siapa datang rumah saya pun. Suami saya pun tak kisah rumah saya kecah-kecah. Letih weh. Walaupun suami tak kisah, tetapi rumah kemas itu wajib. Sebab itu kita kata suri rumah. Bila katakan suri rumah, dia nak cantikkan rumah dia. Apa makna suri? Puteri Ratu Pemasyuri, tu suri rumah namanya. Bila kita suri, adanya suri itu maka serinya ada. Tu suri dan seri. Jadi kalau datang balik rumah mukanya hilang seri, maka jatuhlah jawatan itu, bukan lagi suri. Okay, dia kata bila su cantik. Okay. Maka kekuatan yang nak diangkat, lurus atau tidak kita menguruskan diri kita. Okay. Lurus atau tidak kita memikirkan seluruh hidup kita. Aku ni nak ke syurga ke nak neraka? Aku nak ke syurga tapi perangainya macam orang neraka. Nampak ada? Lurus tak zikir aku? Petik tasbih teng 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 teng. Okay. Hatinya tak ikut. Perasaan tak ikut. Bermakna yang bergerak hanyalah jarinya saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Otak tak ikut, perasaan tak ikut, hati tak ikut. Maka zikirnya jadi kosong. Sebab itu kita kata ada zikir zahir dan ada zikir batin. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Maka kita makan untuk ibadah zahir. Betul? Apa ibadah batinnya? Mampu atau tidak kita menjadikan. Setiap yang aku makan ini, ya Allah jadikan badan aku ini ringan. Walaupun debab. Okay, ringan untuk ibadah mentaatimu. Sebab itu jangan takut orang gemuk ke kurus ke. Sebab kalau kita cari wanita Arab, kalau kita ke Mekah tu, jarang jumpa orang Arab kurus. Betul? Tapi zikirnya, kata ibadat contoh. Bukan kata depa baik. Itu maksudnya. Bila kita kata Arab, kita kata keturunannya, keturunan baik lah. Betul tak? Warisan para Nabi contohnya.
Jadi maknanya kekuatan yang kita nak angkat, ringan atau tidak ibadah. Sebab itu bila makan itu, apa yang kita minta dari Allah. Okay? Orang yang makan tanpa apa-apa niat, orang yang makan tanpa ada minta apa-apa, maka satu kerugian. Sebab makan itu adalah ibadah. Siapa beribadah tapi tak ada niat, letih weh. Datang sini tadi niatnya apa? Pasang niat ke tak? Nak jumpa penceramah aja ke? Ataupun saja tak ada apa nak buat pagi ni. Okay, sian Hana bagi WhatsApp kau tak pergi kan? Sian pula dia, betul? Maka sekali lagi kecuaian kita ialah jarang-jarang pasang niat pada semua ibadah. Sedangkan semua yang kita buat dari buka mata tutup mata adalah ibadah. Tapi jarang-jarang kata nak mandi, ya Allah syukur alhamdulillah izinkan aku mandi, supaya dengan mandi ini badan aku jadi lebih sihat untuk ibadah yang seterusnya. Ya Allah ya Tuhanku, aku makan, jadikanlah makanan ini. Okay, tak kira lah zat besar ke zat kecil ke zat besi ke zat kayu ke. Kalau makan ni zat besinya begitu. Wow. Jadi bayangkanlah zat besi itu menjadikan urat-urat kita jadi besi. Contoh. Supaya besi yang maksudnya kekuatan-kekuatan untuk terus ibadah. Maka kekuatan, kenapa kita nak kata Allah kata kembali kepada fitrah. Semak balik. Kita datang dari yang bersih. Kita datang dari yang suci. Kita datang daripada yang tidak berdosa dan tidak bernoda. Maka setelah kita dibersihkan, dah dapat ampunan. Apa tanda dapat ampunan? Tak tahulah. Okay. Maknanya apa tanda taubat kita diterima? Ramadan kita diminta bertaubat sebanyak-banyaknya. Betul? Allah janjikan syurga. Syurga tempat orang yang senang bertaubat. Jadi dari sekarang rindu syurga lagi tak? Pintu syurga dah tutup ke buka lah ni? Agak-agak. Sebab dijanjikan bulan Ramadan pintu syurganya buka ke tutup? Buka seluas-luasnya. Bila kata Ramadan, di luar Ramadan maknanya tutup ke tak? Toh lah tak pernah fikir dah. Itu bahasa bulan Ramadan. Dah Ramadan dah habis dah lah tu, tak payah fikir banyak dah. Jangan. Okay, sebab itu bila kita kata kembali kepada fitrah, kita fikir balik. Aku tadi dah cantik dah ni sebulan ni. Aku sudah berjuang untuk menjadikan hati ini tunduk dengan Allah. Untuk menjadikan selera ini tunduk dengan Allah. Untuk jadikan nafsu ini tunduk pada Allah. Ya Allah, benda halal di bulan lain, haram di bulan Ramadan. Bayangkan. Pagi, petang, siang, malam makan, betul tak? Tapi bulan Ramadan, no. Kamu siang tak boleh makan. Besar ke sikit pengorbanannya? Besar ke sikit? Kejayaan kita memegang, mengongkong, menjaga, mengawal nafsu kita. Tapi bila habis Ramadan jumpa Syawal, nafsu masuk balik jadi raja. Nak makan kuih ni, kuih ni, kuih ni, kuih ni. Nak masak ini, masak ini, masak ini, masak ini, masak ini. Betul? Akhirnya kita pensan. Pagi raya letih. Kenapa malam tadi masak rendang lama? Betul? Jadi kembali kepada fitrahnya tadi. Kembali kepada fitrah bermakna yang cantik tadi. Fitrah yang sudah bersih tadi. Fitrah yang sudah banyak bertaubat. Fitrah yang sudah dapat ampunan. Fitrah yang sudah dinobatkan untuk layak masuk syurga. Betul? Apa sebab kita kata bila Ramadan kita minta kita dapat syurga? Kerana pahala puasanya, kegembiraan puasa itu berapa? 2 je. 1, kamu boleh berbuka. 2, kamu dapat hadiah-hadiah puasanya di akhirat. Okay, siapa yang bagi? Allah kata, aku yang bagi. Puasa kamu untuk aku. Maka hadiahnya aku yang tentukan, kata Allah. Sebab itu kalau baca tafsir-tafsir yang ada kaitan-kaitan dengan segala ibadah ini, penjelasannya sangat jelas. Puasa untuk aku, maka aku yang bagi. Jadi aku tak bagi tahu aku bagi kamu berapa. Boleh faham? Sebab itu ulama kata pahala puasa itu tak boleh ditimbang pakai mizan tu. Mizan tu macam kita bayangkan penimbang lah. Satu dosa, satu pahala. Betul? Pahala puasa sebab
terlalu besar. Mangkuk mizan tak boleh tampung. Okey, bermakna semua ibadah lain pahalanya boleh masuk ke mangkuk mizan. Okey, mangkuk dacing tu. Tapi puasa tak boleh. Sebab itu Allah kata puasa tu untuk aku. Pahala-pahala lain semua orang boleh curi. Kalau kamu pernah zalim dengan orang, kamu pernah ambil orang punya, kamu pernah rompak orang punya, kamu pernah, maknanya kita pernah berdosa dengan orang lain dan tak sempat nak minta ampun masa hidup, masa mati besok orang yang kita zalimi itu datang ke kita. Ya Allah, dia dulu pernah ambil kasut aku, ya Allah. Sekarang ini aku nak tuntut balik. Dia pernah zalimi aku, ya Allah. Dia pernah inaya aku, ya Allah. Dia pernah burukkan nama aku, ya Allah. Dia pernah cemarkan air muka aku, ya Allah. Dia pernah jual nama aku, ya Allah. Maka Allah akan kira balik apa tabung yang kita ada, ambil. Lastnya habis. Tak cukup pula tu, ambil dosa orang lain, tempuk kat kita. Tapi bukan pahala puasa. Pahala puasa hadiahnya dari Allah langsung. Sebab itu tak boleh cukai. Okay, sebab itu kita kata nak jaga balik hadiah yang ada di bulan Ramadan tu, kita nak cantikkan balik dengan puasa-puasa sunat. Sebab itu kita kata kembali balik pada fitrah, kembali balik merasa balik bahagianya berada di bulan Ramadan. Sebab itu sahabat dalam kepala dia tak lepas Ramadan. Pertama sedih, ya Allah, ya Tuhan kami sudah beribadah di bulan Ramadan, ya Allah tolong terima semua ibadah kami, ya Allah. Jadi kita diminta jangan terus berhenti berdoa, minta Allah terima ibadah Ramadan kita. Kalau sahabat berdoa 6 bulan untuk dapat diterima ibadah Ramadan kita. Diterima ibadah Ramadan kerana kita dah buat dah. Tapi dalamnya ada riak, dalamnya ada ujub, dalamnya ada tak selesai, dalamnya ada tak ikhlas. Kita puasa, tahu tak? Yes. Sebab itu puasa tak boleh cerita kat orang. Boleh cerita kat orang rosak. Betul? Sebab dia untuk aku, kata Allah. Maka yang puasa diam-diam je lah. Kita tak boleh pergi rumah awak sebab kita puasa. Jangan. Sebab itu bila puasa, bila ibadah kamu cerita kat orang, gugur banyak pahalanya. Tinggal kurus je. Kalau mak saya dulu kata, kamu dapat pahala puasa patutnya besar ini. Kamu tinggal besar ini je. Tidur je kocanya, kata mak saya. Cara orang tua menasihat. Okay? Artinya sekali lagi, sekarang puasa 6, kita puasa. Tak payah cerita. Okay? Sebab itu puasa sunat, kalau dijemput makan, makan. Okay? Supaya kita tak iklan ke orang yang kita puasa. Boleh faham? Tapi ramai orang seronok cerita. Awak dah habis puasa 6? Belum lagi. Tak payah tanya orang punya. Bila kita tanya orang punya, maknanya kita sombong. Awak punya dah habis. Kita lama dah habis. Kita dah start 2 bulan. 2 puasa dah 2 raya dah start. Dah. Lagi besar riak unjuknya. Tabungnya tinggal kosong. Jadi jangan dah cepat habis, lambat habis cerita ke orang. Okay, ini kekuatan. Yang ada puasa hutang wajib dengan hutang sunat tak sama weh. Tak apa, kita nak puasa 6 dulu. Puasa wajib je kan boleh ganti bulan-bulan lain. Jangan ubah fakta. Yang wajib bayar apa dulu? Yang wajib. Siapa ada period 15 hari, habis dulu 15 hari tu. Okay, dengan doa dan harapan, ya Allah Tuhanku, oleh kerana hutang wajib aku lebar benar. Hutang wajibnya banyak, ya Allah. Okay. Maka bagilah juga aku pahala puasa sunat yang ada dalam bulan Syawal, sebab aku kena bayar hutang dulu. Baru nak dapat bonus. Sebab puasa 6 tu bonus. Betul? Puasa wajib ganti tu wajib. Jadi kena habis yang wajib dulu. Jangan ada orang buat fakta, buat petua, tak apa, nanti tak sempat bulan Syawal, sedangkan boleh ganti bulan-bulan bila. Boleh ganti. Siapa lambat ganti, dia lambat lalu dititi secara mustaqim. Satu proses. Satu proses di mana kalau kita satu kaitan, satu hubungan,
Kalau siapa nak cepat melintas sidratul mustaqim, maka percepatkanlah seluruh hubungan dan urusan kita dengan Allah. Boleh? Siapa nak laju, maka lajulah solatnya. On time lah. Siapa nak laju, kalau ada hutang, selesaikan hutangnya secepat mungkin. Kod mampu. Kata, kalau baik, kalau boleh kita tidak, kita berhutang ada cara nak bayar. Okay? Kalau kita kata nak tolong orang cepat-cepat. Nak tengok orang sakit, jangan tangguh besok lusa. Tengok dulu terus pergi cepat. Kerana konsep cepat yang ada dikaitkan oleh ulama, kalau kamu nak cepat melintasi tu, maka percepatkan seluruh kebaikan-kebaikan, sama ada yang wajib atau yang sunat, ataupun seluruh kita panggil amal jariah, betul? Amal kebajikan yang kita nak buat untuk Allah, kerana Allah, cari redha Allah, bukan kerana nak di WhatsApp, bukan kerana nak di Facebookkan. Itu pun satu hal juga. Bermakna sekali lagi, satu daripada sebab untuk kita sedang cepat melintas apabila kita cepat menunaikan hak kita dengan Allah. Cepat solatnya, cepat puasanya, cepat buat baiknya, cepat tolong orangnya, cepat zikirnya, cepat sedekahnya, cepat taubatnya. Okey, sama juga sebab itu kalau nak ganti Ramadan, nak ganti puasa, cepat-cepat ganti, selesaikan. Kalau tidak kamu berhutang. Okey, orang yang berhutang lambatlah lalunya. Sebab itu kita kata roh orang yang berhutang ketika mati, maka rohnya terapung-apung. Nak dinaik ke atas tak boleh, ke bawah tak boleh. Sebab itu nak beritahu pada kita. Kalau nak cepat jumpa Allah, kalau nak dapat rohnya diangkat, okay, maka kita percepatkan semua proses. Sebab itu kalau yang meninggal, anak-anak kena dia bagi tahu, wahai sekalian sahabat-sahabat yang datang, saya anak kepada arwah ini memohon, andai kata ada apa-apa mak saya berhutang yang tak bayar, yang pinjam tak balang balik ke apa ke, tolong datang tuntut pada kami. Okay, kami mengharapkan supaya roh mak kami berjalan lancar untuk menghadap Allah. Ini kekuatan. Kadang-kadang kita tak pesan, jadi anak tak perasan. Okay? Sebab itu yang terbaik kalau boleh anaknya. Ya Allah, wahai tuan-tuan, saya wakil kepada mak saya ni, kalau dia tu bukan saudara, saya wakil kepada jenazah ini. Oh, letih kan, istilahnya beza tu. Okey. Maka kekuatan yang kita nak angkat. Jadi cepatkanlah. Kalau kita nak cepat lalu Titi cepat-cepat bayar hutang dengan Allah. Cepat-cepat buat apa yang kita patut buat. Okey, kalau kita kata kita patut tolong. Kalau kita kata nak tengok orang sakit, cepat-cepat tengok orang sakit. Kalau kita kata nak sedekah, cepat-cepat sedekah. Tak payah tangguh-tangguh. Ini kekuatan-kekuatan. Kalau nak memberi, cepat-cepat memberi. Kerana konsep cepat itu sebab kita nak cepat itu ada esok di titi sana. Jadi kepada yang belum bayar hutang cepat-cepat dengan Allah. Walaupun hutangnya boleh ditangguh sampai paling lewat bila? Syakban akan datang, Masya Allah. Kita boleh berjanji dengan bulan. Aku nak ganti di bulan mana. Tapi kita tak boleh berjanji dengan ajal. Ajal boleh datang bila-bila. Jadi tak apa. Lambat lagi Ramadan. Lagi 11 bulan. Allah bagi ruang banyak ni. Jangan. Kalau boleh kita tak hendak lagi kita ada hutang dengan Allah. Sedangkan kita nak selesai hutang dengan manusia. Jadi kalau kamu nak selesai hutang dengan manusia, tolong selesai dulu hutang dengan Allah. Sebab itu kita kata hablu minallah hablu minan nas. Kalaupun dengan Allah selesai tapi dengan orang tak selesai, sangkut juga. Sebab tu jangan kata kita tenang dulu hutang dengan Allah tapi dengan manusia tak apa, kita tangguh-tangguh. Tak boleh juga. Okey, kerana syarat untuk dapat ketaatan, dapat ampunan ialah dua-dua ni selesai. Dengan Allah selesai, dengan manusia selesai. Okey? Maka sekali lagi kita nak pegang prinsip fitrah, maksudnya elemen atau unsur ataupun apa yang kita katakan dasar penciptaan. Ini kalau istilah yang dia digunakan oleh Ibn Qayyim. Dasar penciptaan manusia ini pada lurus tadi. Ingat istilah lurus, kelurusan artinya kita lurus semua dalam segala urusan kita. Dalam cakap kita, dalam janji kita, dalam kerja kita, dalam pemberian kita dan sebagainya. Okey? Maka kita katakan sebab itu dipesankan. Kita sudah dilahirkan dalam keadaan fitrah, betul?
Jadi kalau kita tak jaga, sebab kita dijumpakan dengan nama balik namanya kehidupan dan dunia. Bila jumpa kehidupan dunia, pasti ada balik makhluk yang namanya syaitan. Syaitan dia paling sedih. Nak tahu syaitan sedih ke tak, nangis ke tak, bila kita bertaubat. Sebab itu orang nak bertaubat selalu tangguh. Sebab syaitan iblis paling tak suka, paling sedih. Lah aku kalah lah, dia bertaubat lah pula. Nampak? Sebab itu kita kadang-kadang liat nak bertaubat. Sebab dia tangguh. Okey, sama juga liat nak buat kebaikan. Okey, nantilah ada orang sebelah tu sakit. Nantilah petang karang lah kot. Pagi ni tengah sibuk kerja rumah. Nanti tengah hari pula, alamak, udahlah panas benar pula. Nanti kena hit pula. Betul? Lepas tu petang pula disibukkan nak buat cokodok, nak buat apa, kita minum petang. Udah malam lah. Nampak? Sebab Allah pun ada benda yang mubah, benda yang baik, benda yang boleh, dibolehkan. Tapi salah satu daripada cara syaitan untuk sibukkan kita, untuk terlupa pada kebaikan, dia bagi kita sibuk benda-benda mubah ni. Benda-benda boleh tapi dilebih-lebihkan. Katalah orang yang suka tengok akan nak jeruh pokok sekejap lah. Sudah rupanya dah nak cari benih pula, cari ulat pula, buah baja pula, gitu gini. Akhirnya kalit, kata orang Perak. Kau jangan kalit benar. Kalit tu maknanya terpesona lah. Artinya terpengaruh hingga akhirnya terbanyak. Sebab kalau kita tengok 8 pintu, iblis ataupun syaitan ganggu kita supaya kita terus lalai. Terutamanya tadi buat benda-benda yang bendanya betul, tapi kita terlebih bagi masa, terlebih bagi tumpuan. Okey, ini cerita kata orang yang buat mbui cucu lah. Okey, bernazamlah, berniat, berzanjilah, apalah itu. Akhirnya terlalu banyak masa yang digunakan. Sedangkan itu bendanya boleh. Syiar, kita kata, antara syariat dengan syiar, mana yang lebih banyak, mana yang lebih penting, mana lebih besar? Entahlah, rasa macam lebih kurang je. Okay. Ada orang tak faham pun syiar tu apa, ada orang tak faham apa. Syariat tu mungkin faham lah, betul? Tanpa syariat kita tak boleh jadi hamba Allah. Tapi syiar ini benda-benda yang sebenarnya dah tahu saja, nak ulang kaji. Okay. Syiar benda-benda yang boleh mendorong kita untuk melihat kecintaan kita pada elemen-elemen agama. Okay, sebab kata marhaban lah, apa kita kata, apa lagi satu selain marhaban, apa dia, khasidah lah. Okay. Benda-benda itu adalah benda-benda yang menggambarkan kita mengambil elemen-elemen yang boleh mendekatkan kita pada Allah. Itu kita kata syiar. Artinya kalau kita kata cukup jambu lah tu nak meraihkan pengikut Rasulullah ni, ya Allah. Tapi ada niat tak agaknya yang nak gunting rambut tu, ya Allah, itu Tuhanku, jadikanlah rambut ini pengampun dosa mak ayahnya, ya Allah. Ada tak agak-agak? Tak ada, kita bernyanyi lah. Apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aja. Jadi kadang-kadang kita kata kita buat kerana dibenarkan oleh agama. Itu kita kata syiar. Nak bagi tahu ada wangi-wanginya elemen-elemen agama itu. Sebab itu ada yang kita kata ada syiar, ada sunat, ada wajib, ada makruh, berharap. Itu pun kena faham juga tu makruhnya apa. Okey, kalau tak faham makruhnya kita haru juga. Apalagi yang haramnya. Okey. Maka sekali lagi balik kita sudah kembali tidak kita kepada fitrah kita. Jadi fitrah kita suci. Apa yang menyebabkan dia kotor? Kerana Allah sudah utuskan adanya makhluk yang namanya syaitan. Betul? Kalau Adam di tempatnya di syurga, asalnya syurga, tak ada dosa satu pun. Dicetak oleh tangan Allah semata-mata. Betul? Kita kena ingat kata, tak ada, kita zikir selalu. Syaitan takut kalau zikir. Dia takut ke tak? Syaitan boleh berzikir tak? Lagi pandai zikir dia. Sandar, tunduk. Betul? Artinya dia tidak usik zikir kita. Tapi dia usik jasad kita.
Sebab dia boleh sentuh jasad kita. Dia boleh menari di bulu mata kita ni. Tentong, 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 buai dia. Itu sebab kita kalau nak ngantuk, kita tak ada tokong ngantuk. Kita akan eng, ong. Itu sedang dibuai lah tu. Lagi laju, lagi laju. Bagus, bagus, bagus. Nyanduk lah, nyanduk, nyanduk. Akhirnya tertidur. Sebab dia tak entuk kita. Sebab itu syaitan kalau nak sesatkan kita, dia tak suruh buat benda besar-besar dulu. Dia lah ambil satu kisah. Minta maaf banyaklah. Mi ni banyak pecah-pecah kalau kuliahnya. Jadi notanya pun tak tahu macam mana. Betul? Tapi yang penting faham. Betul tak? Kerana kita nak bagi dia betul-betul faham. Kisah yang diceritakan oleh ulama terdapat dua beradik. Okay, mungkin dah dengar, mungkin tak dengar. Yang dah dengar tu anggap itu ulang tayang. Sebab bila dia ulang dia makin lekat. Dua adik beradik, satu abang, satu adik. Okay. Abang ni ya Allah, kaki segala kaki. Kaki segala maksiat. Kaki segala dosa. Okay. Adik ni pula kakinya orang baik. Ibadah ni lengkap semua. Tak nak campur dengan abang ni sebab abang ni meragam sangat. Jadi rumahnya 2 tingkat. Abang duduk bawah, adik duduk atas. Apa sebabnya adik duduk atas? Adik tak nak kena tempiah-tempiah abang punya maksiat ni. Okay. Dia duduk di atas setelah beberapa lama, beberapa tempoh dia beribadah, jadilah dia merasa orang yang sangat bersih lah kira. Maknanya ahli ibadah lah kita kata. Okay. Tapi syaitan tak pernah berhenti. Okay, yang bawah tak payah usik dah. Okay, dah tentu punyalah geng, betul? Maka dia pergi usik juga. Dia usik yang atas dulu. Okay, dia usik yang atas. Ini atas izin Allah. Okay. Sebab itu sekali lagi minta, ya Allah, dengan izinmu, ya Allah, keranamu, ya Allah, cari redamu, ya Allah. Supaya yang duduk ni tak letih. Yang duduk ni tak ngantuk. Kerana iblis ikut kita depan, belakang, atas, bawah, kiri kanan. Kita ni macam dia kepung oleh syaitan 24 jam. Sebab itu auzubillahi minasyaitonirrajim tu kena lancar dan kena banyak. Dong deng dong deng dong deng. Kena banyak basuh lidah kita ni supaya dia telekang. Betul? Maka apa yang terjadi? Adik ni wah ibadah tapi setan datang juga. Kamu ni memang high class, kamulah manusia paling alim, kamulah yang paling hebat, kamulah calon syurga, kamulah begitu begini. Bahagia tak rasanya? Masuk tak dalam kepala agak-agak? Udah hari-hari sumbat, you are the best, you are the best. Ya ke? Okay, sebab itu kita nak pesan dengan anak kita, you are the best. Okay? Okay, good boy, clever boy sampai terpasak dan telinga cucu kita, good boy, clever boy kita. Kalau lah cucunya lelaki. Maknanya, akhirnya, okay, adik ni terpengaruh. Alah, kau dah banyak ibadah, ada 4 guni dah ibadah kamu ni. Tak nak keteringin sikit-sikit je. Nak merasa apa yang abang kamu nak buat. Apa yang abang kamu pernah buat. Kamu kan kaki ibadah, kamu kan kaki taubat. Buat sikit-sikit, lepas tu taubatlah balik. Tetap bersih juga. Betul? Saja tak teringin ke? Kita ada perkataan teringin tu, mahal weh. Ada orang teringin nak, pengalaman kawan mi dari Kota Baru, nak makan laksa di benteng. Masa dulu tahun 60-an, 70-an ada benteng Kuala Lumpur. Masa bujangnya pernah makan laksa tu di benteng. Dah kahwin, mengandung, duduk Kota Baru, ambil flight nak pergi makan laksa di benteng. Sebab apa? Teringin. Okay. Kalaulah teringin tu teringin masuk syurga, high class. Tapi teringin nak makan laksa. Macam di Kelantan tak ada laksa, betul? Ini contoh. Jadi dengan izin Allah ambil flight turun. Sampai ke benteng, orang tu baru turun tutup pintu. Pintu kedai. Orangnya masih ada. Alamak, dah habislah dia. Oh, meraung kat situ. Saya dari Kelantan ni, noneng. Kenapa lambat sangat? Contoh. Ini perkataan teringin. Kerana teringin itu yang menjadi cucuk kita.
Alah sikit je. Awak try sikit je, lepas tu taubatlah. Anak kita terpengaruh dengan dadah, terpengaruh dengan rokok. Sekarang ni terpengaruh dengan web yang sudah ada yang kematian, betul? Kerana banjuan-banjuan yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam itu sudah dibagi macam-macam dadah. Sudah dibagi macam-macam racun. Okay? Jadi jangan kata anak kita isap vape tu selamat, dok. Dan dia oleh kerana bahan yang digunakan dalam apa nikotin apa nikotin yang digunakan untuk membuat bahan untuk yang digunakan dalam vape itu tidak termasuk dalam akta tembakau. Dibebaskan dari akta tembakau, maka nikotinnya itu dianggap tidak racun. Sedangkan nikotin itu racun sebenarnya. Okay? Sebab itu ada yang mati. Dan ada yang mabuk. Sebab nikotin itu yang membuat dia ketagih. Okay? Sebab itu kita kata kita bangun balik, jangan kerana teringin. Anak kita terpengaruh semua sebab teringin. Okay? Jadi kita pesan ke anak, teringin itu membuat kamu terjebak. Apa yang terjadi pada adik dan abang, macam-macam cerita Umi ni, campur-campur je ceritanya. Tak maaf banyak. Kita 10.30 kan? Ampun. Mudah-mudahan sempatlah, minta maaf banyak. Okay? Apa adik dia kata, abang adik dia kata, bila syaitan kata, kamu tak teringin ke? Maka terlonjaklah naluri keinginan. Okay? Maka akhirnya dia membuat keputusan untuk turun ke bawah. Nak merasa nikmat maksiat yang adik abangnya buat. Allah dah bagi pula hidayah pada abang ni. Dalam masa yang sama, Allah bagi hidayah ke abang. Ya Allah, aku ni dah banyaknya buat maksiat. Adik aku ke atas tu punya lewarak, punya lebaik, punya banyak pahalanya kan. Dia Allah bagilah aku keinginan. Aku nak merasa macam mana nikmatnya ibadah yang adik aku buat. Sampai adik aku taat tak turun-turun ni. Adik aku tu tak berhenti-berhenti, tak jemu-jemu. Bermakna ibadah tu bahagia, betul? Siapa letih ibadah? Tu dia jumpa namanya jemu. Bila mula jumpa jemu, makna jumpa ngantuk dulu. Jumpa nguap dulu. Itu dah mula nak jumpa lah tu. Iblis dah mula kipas-kipas nguap lah. Dah lah tu. Kamu kalau tengah nguap-nguap berdosa baca Quran. Terus tutup. Siapa yang baca Quran langgar ngantuk, kamu menghina Al-Quran. Itu baru pesanan ulama je. Tapi ya Allah, nguap sikit je. Dan nguapnya tak berhenti-berhenti. Sampai berarai je mata. Betul? Tengok TV tak nguap lah pula. Mak payah. Okay? Itu nak menunjukkan bahawa keinginan itu kadang-kadang mendorong. Sebab itu kita doa dengan Allah, ya Allah, betapa pemeragamnya anak aku, ya Allah, aku tahu ada hidayah, ya Allah, darimu, ya Allah. Ada hidayah, ya Allah, bantu, ya Allah. Aku tak ada hidayah ini. Kalau anak cucu cicit jiran ke apa benda-benda, angkat tangan je. Angkat tangan dengan Allah. Apalagi kita yang fitrahnya masih cantik ni. Belum pergi mana-mana lagi, betul? Baru pergi raya, maaf ya, maaf je batin ya, kosong-kosong ya. Betul? Ada kosong-kosong katanya. Nak dengar Allah kosong-kosong, jangan. Istilah tu pun kena ambil kira weh. Nanti cucu kita kata, kosong-kosong ya. Apa benda kosong-kosong? Okey. Maka kekuatan balik. Maka abangnya Allah bagi hidayah. Teringin nak rasa apa yang adik dia rasa. Maka dua keinginan ini. Adik tak teringin turun. Abang nak teringin naik. Izin Allah dia berjalan serentak. Okay. Sampai tengah-tengah tangga, accident. Berlanggar, jatuh, dua-dua mati. Siapa mati husnul khatimah, siapa mati su'ul khatimah? Agak-agak. Abang mati? Abang mati su'ul khatimah? Ke adik mati su'ul khatimah? Entahlah ustaz yang tahu, kita mana tahu. Artinya kalau bercakap tentang kematian, dah ibadah 30 lori dah. Tapi ada terselit keinginan untuk buat maksiat. Tersangkut kita di situ. Dia baru nak turun. Niat dah ada dah ni.
Baru nak turun belangga. Ya Allah. Belangga izin Allah mati jatuh. Maka dikatakan oleh ulama, abangnya itu dapat husnul khatimah. Sebab berniat nak buat baik. Adik yang tadi dah 4 lori. Banyaklah tu maknanya 4 lori tu. Itu istilah pencala umi lah tu. Yang sudah ibadah bertahun-tahun, tapi sebab terniat untuk nak merasa nikmatnya maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati. Kita yang kita kata dah pergi masjid, dah pergi kuliah, dah pergi buat pahala itu, pahala ini, kita tak tahu. Sebab itu dia pesan Allah, tolong jaga hidup kamu sampai akhir. Kerana yang aku terima bukan yang awal-awal ni. Yang aku terima adalah yang akhir, apa dalam hati kamu. Apa niat terakhir kamu dalam hidup. Okay, ada seorang hamba Allah telefon, doktor, saya dah kalau boleh nak minta mati dah ni, tak nak hidup dah ni. Masya Allah, mi kata, tahu mahalnya hidup. Saya dah tak lalu lagi nak nanggung kehidupan ini. Ya Rabbi, beraung-raung nak mati, nak mati. Mati bukan hak kita. Tak nak faham sebab tak ada ilmunya. Ini kita bimbang, macam mana pun kita melalak nak mati. Allah kata no. Sebab mati itu bukan hak kamu, tapi hak aku. Ini bila dia tak faham hak Allah dengan hak manusia, peletih. Maka sekali lagi, jangan rasa kita dah banyak puasa Ramadan, kita dah banyak sedekah, kita dah banyak zikir, kita banyak Quran, khatam tadarus 4 kali. Oh, nama main. Okay. Kami ni pusingan kedua dah. Kami dah pusingkan ketiga dah. Hebatnya. Okay? Kerana kita tak tahu hujungnya apa. Ni yang kita ingat. Fitrah kita boleh besar, boleh cantik, boleh meragam. Kerana faktor persekitaran. Fitrah kita banyak dipengaruhi oleh apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Apa yang kita alami, apa yang kita lalui. Dengar cerita dari orang, dengar kisah-kisah kejadian-kejadian. Kadang-kadang melihat kejadian orang lagi terbuka, tergerak hati kita. Sama mana tak tergerak cantik atau tergerak tak cantik. Itulah laju lagi, padan muka. Allah. Pengalaman jatuh motor anak ni. Dibiar sampai 3 jam tak dapat rawatan. Bila tanya kat nurse, depa tu belok biar je. Siapa suruh lumba-lumba? Depa kalau naik motor bukan sedar diri. Mi kata, anak saya ni sekolah. Pergi sekolah, balik sekolah. Okay, itu contoh. Pakai baju sekolah lagi. Tapi digazet oleh kepala jururawat, budak motor. Budak motor memang hukumnya biar. Masya Allah. Ini satu persepsi yang paling buruk. Sedangkan menyelamatkan orang yang malang itu dapat cepat lagi baik. Betul tak? Dia terlupa, dia bila selamatkan orang lebih cepat, Allah cepat-cepat selamatkan dia. Allah cepat-cepat sampaikan hajat dia. Allah cepat-cepat angkat doa dia. Ni kita kena angkat ni, kena faham. Tapi tu jururawat. Jadi mi kata, ya Allah, malangnya kepala awak ni. Okay? Malangnya sebab dia tak dapat pahala. Sedangkan pahala itu lagi cepat dapat. Itu contohnya. Maka apa yang kita dah buat sekarang ini, dah pakai cantik dah tutup aurat dah baca Quran dah sedekah dah. Tapi tak tahu hujungnya besok macam mana. So jangan rasa-rasa kita ni dalam comfort zone. Jangan rasa-rasa kita ni selamat daripada api neraka. Dok. Will never ever feel that. Jangan ada rasa, kita ni, awak ni bila nak pergi masjid? Oh, ya Allah, ada penceramah laser tu, datang le. Contoh. Artinya kekuatan yang nak diangkat, we got to maintain. Kita nak maintain. Sebab itu Nabi beruban. Dapat surah apa? Surah Hud. Beruban kerana ada perintah istiqomah. Ya Muhammad, istiqomahlah. Maka salah satu doa yang kita tak boleh tinggal minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku. Pertama minta ampun, kedua minta istiqamah, ketiga minta mati husnul khatimah. Ini kekuatan. Kalau terbaiknya dia buat dalam sujud, tapi jangan pakai sebut, pakai hati. Pertama, apa tadi kita kata? Minta ampun ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa aku yang lalu dan akan datang.
Sebab itu Nabi sujudnya lama. Orang ulama sujudnya lama. Orang-orang yang faham apa kekuatan sujud, dia sujudnya lama. Okay, itu kalau nak buat dalam sujud. Kalau jangan sujud akhir je. Sujud-sujud semua sujud tu. Okay, 3 benda yang nak kena minta. Satu tadi apa? Ampunan. Kedua kita nak minta istiqamah. Ini yang mahal sekali. Nak istiqamah, walaupun duhanya 2 rakaat tapi tak ada pernah tinggal. Walaupun tahajudnya 2 rakaat tapi tak pernah tinggal. Saya pegang prinsip biar sikit tapi istiqamah. Oh, jangan. Duit nak banyak aja. Betul tak? Itu pun bolehlah pegang kan. Buatlah sikit pun tak apa. Allah nakkan ibadahnya yang istiqamah. Udahlah sikit tak istiqamah pula. Apa yang tinggal? Nampak? Kerana apa yang kita kata, Nabi kata, ya Allah aku dapat perintah istiqamah ini. 5 lay ke 7 lay. Uban Nabi kita dapat perintah. Bermakna nak istiqamah senang ke susah? Nak istiqamah datang masjid je letih weh. Okey, minggu ni siapa? Besok siapa? Dia kalau ni tak ada aku nak datang kau ni je, kau ni orang jangan. Ada je kuliah datang je lah. Istiqamah nak pijak rumah Allah ni. Kau ditakdirkan mati di rumah Allah ni. High class. Betul? Dan di sinilah kita, kalau boleh hatinya lebih tenteram. Betul? Datanglah ke masjid, kerana di masjid adalah stesen untuk kamu rasa senang hati. Siapa susah hati masuk masjid duduk itikaf. InsyaAllah Allah bantu sebab ini rumah Allah. Maka sekali lagi daripada cerita tadi, banyak mana pun ibadah yang sudah kita lakukan belum garanti kamu dapat hujungnya mati husnul khotimah. Sebab itu kita minta doa kita minta doa orang lain, kita minta orang pergi Mekah, ya Allah tolong doakan Umi kat Kaabah mati husnul khotimah. Apa minta mati, minta hidup dululah. Hidup siapa bagi? Allah bagi. Mati siapa bagi? Allah bagi. Kalau Allah bagi, bagilah. Kamu tak boleh panjangkan, tak boleh pendekkan. Tak boleh tangguh, tak boleh ke depan. Jadi tolong biasakan doakan kita ya, doakan kita mati husnul khotimah. Okay? Sebab Sayyidina Umar bagi tahu pada semua sahabat. Aku berdoa, ya Allah bagi aku mati husnul khotimah tapi aku nak mati di Madinah. Ya Umar dan Madinah mana ada perang. Tak ada peperangan, tak ada apa kemalangan, tak ada orang bergaduh, tak ada orang. Okey. Macam mana yang kamu nak mati husnul khotimah di Madinah? Tapi Sayyidina Umar kata, ya aku nak mati di Madinah. Aku nak matinya naklah husnul khotimah. Artinya dia bagi tahu supaya kamu doakan aku juga. Okey, aku doa, aku mati. Sebab itu matinya di Masjid Nabi, betul? Ini kekuatan. Kalau ikut kepala otak mana dia perang macam mana nak mati husnul khotimah dalam peperangan? Siapa nak bunuh awak? Nampak tak? Tapi kerana dia sudah tahu bahawa Allah dengar doa dia. Ya, bila Allah dengar doa. Sebab itu kita kena rasa Allah dengar doa kita. Allah maha mendengar, maha melihat, maha dekat, maha baik. Itu antara benda yang boleh mendorong kita rasa, ya Allah, kau dengar ya Allah. Kau nampak ya Allah. Kau tengok aku solat ya Allah. Walaupun buruk macam mana terima ya Allah. Doa aku tak cantik tapi terima ya Allah. Ibadah aku tak sempurna tapi terima ya Allah. Istiqamah. Sebab istiqamah ni susah. Okay? Kalau kita masak kata asyik-asyik sempeda je. Apa jumpanya? Jemu. Betul? Tapi Allah dah kata kamu istiqamah. Tak ada masak lain ke? Asyik sempeda je. Jadi kita tak nak ibadah pun asyik ini je letih dah. Jangan. Okay? Maka kita katakan fitrah kita berubah mengikut suasana. Fitrah kita berubah sebab itu kita nak balik semula. Apa kita kata merujuk kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal. Artinya kalau terasa tak sengaja buat benda tak cantik, cepat-cepat minta ampun. Mengerjakan solat dengan betul, dengan sempurna dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan-golongan yang musyrik. Artinya golongan-golongan yang berpecah keyakinannya kepada Allah.
Pecah keyakinan orang ni boleh ubat, orang ni boleh pandai, ubat ni bagus, ubat ni tak bagus. Sedangkan yang mengubat, yang menyembuh siapa? Allah. Kadang-kadang kita tergelincir tu kerana tak faham, tak ada ilmu. Okey. Kamu makan ubat ini. Oh, aku makan ubat ini 2 kali. Boleh main bola dah. Contoh tak? Salah. Jadi maknanya kita kata kita banyak fitrah kita banyak berubah kerana apa yang kita fikir, apa yang kita makan, apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Apa persekitaran yang kita duduk. Ini semua menyebabkan fitrah kita berubah. Okey, oleh itu kita katakan sebab itu kita kata kekuatan syahadah kita, sumpah kita dengan Allah itu harus menjadi tunjang nombor 1. Sebab itu kalau kata Nabi Adam diciptakan, aku diciptakan oleh Allah, maka aku akan jadi orang yang antara yang terbaik dengan Allah. Aku nak jaga hubungan baik aku dengan Allah, okey? Kerana Allah adalah pencipta dan juga pemelihara, pelindung, tempat bergantung, tempat berserah, okey? Sebab itu kekuatan kadang-kadang kita rasa orang yang kita rasa kita dah ada fitrah kita tahu siapa cipta kamu Allah, siapa yang bagi rezeki kamu Allah. Tapi prosesnya tak cantik. Okay? Sebab itu ada rezeki yang cuba, ada rezeki yang tak halal, ada rezeki yang salah dan sebagainya. Sebab itu satu daripada tanda rezeki tak berkata cantik, tak berapa cantik, kita sentiasa sakit. Mula anaknya sakit, tu maknya sakit, tu isterinya sakit, tu ayahnya sakit. Itu kena belajar sedekah. Sebab itu Nabi pesan siapa yang banyak sangat sakit, banyak-banyak sedekah. Dan berniatkan sejak Allah Tuanku dengan sedekah ini, jadikan dia penyebab untuk aku keluarkan semua penyakit. Aku keluarkan hartaku ini untuk keluarkan semua penyakit yang ada dalam tubuh. Jangan masuk tabung buta-buta macam tu. Alah, nak bagi ke mak ayah, nak bagi ke mak arwah mak bapak, itu boleh. Tapi kita juga harus bagi sikit untuk kita. Sebab itu kita yang, doktor saya dah puas makan buat batuk ni, tak mau. Kita kata sedekah dulu. Okay? Kalau Nabi kata makan madu. Ya Rasulullah, saya sakit perut. Minum madu. Sampai sakit perutnya hilang. Itu contohnya. Tapi kita try 2 hari dah tak boleh dah. Dah rasa Allah tak maunya salah ni. Pun masalah. Sebab itu istiqomah. Okay? Balik contoh, istiqomah merupakan sumber nombor 1. Ia nak melayakkan kita layak masuk husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kita nak husnul ke su'ul? Kita nak husnul. Maka kalau nak husnul, minta. Sebab orang yang paling banyak ilmunya, paling banyak amalnya, disebabkan di saat akhirnya itu tidak terjaga, itu boleh menyebabkan, disebab sehari itu je. Sebab Sayyidina Uthman kata, ya Allah Tuanku, jadikan aku buat amalan terbaik yang kamu suka, di hari akhir aku dijemput. Bagi aku buat amalan terbaik yang kamu suka, bukan yang kita suka. Penyakit kita apa? Buat terbaik ikut kita suka, macam kita bagi pahala. Betul? Sayyidina Uthman kata, bagi aku hari terakhirnya buat ibadah yang paling kamu suka. Sebab aku nak dijemput dalam keadaan sedang melakukan ibadah yang kamu berkenan. Jadi doa hari-hari. Ya Allah, bagi aku kesempatan buat ibadah yang kamu suka. Bagi aku berjumpa dengan orang yang sayang dengan kamu. Ini kekuatan. Pertama, buat ibadah yang kamu suka. Kedua, jumpakan aku dengan orang yang sayang dengan kamu. Cinta dengan kamu. Yang akhir nanti bawa aku dalam suasana yang boleh mendekatkan aku kepada Allah. Boleh? Jelas? Jadinya, ya Allah, 10.30. Maka sebab itu sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Bagaimana nak mengekalkan kita punya fitrah supaya sentiasa dalam keadaan baik, bersih. Pertama dipesan oleh ulama, cintailah amal-amal soleh. Bukan amal-amal salah. Amal soleh. Soleh maknanya apa? Buat dengan ikhlas, buat kerana Allah,
minta redha Allah, bukan minta orang tu balas balik. Tak cakap terima kasih pun kita bagi kuih raya. Okey. Kita selalu kata terima kasih banyak. Tapi kita jarang-jarang kita nak terima kasih dengan Allah tu jarang. Jadi maka kita kata pertama tolong ambil balik untuk kita menjadikan yang benar-benar mampu menjaga fitrah. Bila menjaga fitrah, maknanya menjaga ilmu kita, menjaga iman kita, menjaga ibadah kita. Sebab tu ilmu jangan putus. Tanpa ilmu kosong. Okey. Dan yang paling utama ialah mencintai amal soleh. Kita dah buat amal soleh sebulan, betul? Jadi teruskanlah guna amal soleh yang kita dah buat tu. Yang baca Quran kita, yang zikir kita, yang buat baik kita, yang bagi orang kuih kita, yang masak dengan ikhlas kita, betul? Itu kekuatan yang pertama. Dan yang kedua kita kata berusahalah untuk melawan hawa nafsu. Nak makan itu, nak makan ini, nak kita nak kesini, nak buat itu, nak buat ini. Semak-semak lah apa yang kita nak. Keinginan tadi kan. Keinginan menyebabkan orang yang beribadah tadi patut jadi calon syurga, tersumbat jadi calon neraka. Padahal dah ibadah berpuluh tahun. Sebab itu jangan, bila kita dah rasa, jangan rasa lega. Atau jangan rasa selamat. Jangan rasa kita dah rasanya dah banyak ibadah dah ni. Jangan. Jangan pernah merasa kita banyak ibadah. Jangan pernah merasa kita banyak amal. Kerana itu tak menjanjikan kita dapat husnul khatimah. InsyaAllah itu dia ketiga kita kata banyak-banyak memberi sebab rezeki bukan untuk disimpan tapi untuk dikongsikan. Jadi kalau 3-4 ini kita katakan ada sebenarnya ada 8. Tapi tengah waktu yang ada, kita minta maaf banyak, kita sambung kod-kod bila-bila akan datang. Ataupun Umi sebutkan saja kod pendek umur. Pertama kita kata tadi, kita belajar, kita kata mencintai amal soleh. Kedua, kita melawan ataupun kita dapat mengawal nafsu kita. Sebab kita antara nafsu dengan iman dia bergaduh. Kalau iman kuat, nafsunya lemah. Kalau iman kuat, kalau imannya lemah, nafsunya kuat. Semua nak buat. Okey. Yang ketiga kita kata bila Allah kurniakan rezeki bukan untuk disimpan. Rezeki untuk dikongsikan. Okey, bukan untuk disimpan tapi dikongsikan. Kalau kita yang simpan bila mati tinggal. Tapi kalau Allah yang simpan, dapat tak? Jadi simpan untuk Allah, bukan simpan untuk kita. Tengok kat bank account, wah ada 30,000, 50,000, 80,000. Oh gemuk. Pada itu jadi orang punya. Tapi jadikan semua harta yang Allah bagi itu untuk kita simpan di mana? Di akhirat. Bermaknanya dikongsikan. Kemudian seterusnya kita kata kita belajar untuk daripada suci, daripada beriman nak jadi orang bertakwa. Orang bertakwa maknanya pertama dia taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Kedua dia ada pertama rasa takut, pertama rasa cinta, kedua rasa takut. Okay? Sebab itu kita kata ada 4 ciri ini tadi. Untuk jumpa langkah-langkah jumpa takwa. Okay? Dan yang seterusnya kita kata buang perasaan hasad dengki. Kerana hasad dengki itu boleh menyebabkan hati kita paling kotor. Okay? Sebab itu kita kata kehidupan kita ni dia bukan ditentukan oleh dunia tapi ditentukan oleh Allah. Kelima, minta maaf. Tolong sedar bahawa syaitan itu musuh. Bukan sahabat. Okay? Syaitan itu musuh. Maknanya kalau ada masa besok kita hurai. Okay? Dan akhir sekali buang rasa tamak. Buang rasa tamak. Sebab rezeki dari Allah. Bukan untuk kita dan bukan untuk simpan kita seorang-seorang saja. Okay? Dan akhir sekali kita kata latih diri untuk menyerahkan diri kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan ini akan membantu fitrah kita kembali segar bugar dan akhirnya terus merasa nikmatnya untuk mencintai Allah, untuk mentaati Allah. Insya Allah. Sekian. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.